Hai dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufiq bin Muhammad Zahiruddin. Saya Nur Azrin Hazrin binti Rafizal Hazri. Saya Nur Amirah Farhana binti Muhammad Fairuz. Saya Siti Fatimah Zahra binti Badrul Ihsan. Saya Khawakidah Hamid Kuzubir. Hari ini saya ingin mengupas tentang kajian yang bertajuk penjagaan gigi dalam kalangan orang asli di Malaysia dari segi isu dan praktik. Seperti yang kita sedia maklum, kesihatan mulut dan gigi amat penting bagi sesebuah individu kerana ia merupakan aset dan sumber keyakinan diri untuk kita bercakap di depan khalayak ramai. Namun begitu, masih terdapat segelintir masyarakat, terutamanya masyarakat orang asli yang kurang mendapat pendedahan tentang kepentingan penjagaan kesihatan mulut dan gigi. Hal ini disebabkan mereka kurang pendapatan mereka yang terpencil dan jauh daripada bandar. Tambahan pula, di pendapatan mereka kurangnya fasiliti kesihatan dan fasiliti pengangkutan untuk mereka ke bandar bagi mendapatkan rawatan gigi. Disebabkan faktor-faktor inilah mereka sering mendapatkan masalah mulut dan gigi seperti gingivitis. Namun begitu, adakah benar semua masyarakat orang asli di Malaysia kurang mendapat pendedahan dan kesedaran tentang penjagaan kesihatan mulut di era kemodenan kini? Pertanyaan inilah yang membuatkan kami berminat untuk memilih dan mengkaji tentang penjagaan gigi dalam kalangan orang asli di Malaysia berdasarkan pendapat responden tentang isu ini. Kajian yang kami jalankan ini bertujuan untuk mengenal pasti punca masalah kesihatan mulut dalam kalangan masyarakat orang asli di Malaysia. Seterusnya, kajian ini juga dilaksanakan bagi menganalisis amalan penjagaan gigi yang diamalkan oleh masyarakat orang asli di Malaysia. Sehubungan dengan itu, kesan amalan penjagaan gigi terhadap kesihatan mulut turut dikaji bagi merungkai hubungan antara amalan penjagaan gigi dengan kesihatan mulut orang asli di Malaysia. Seterusnya adalah bab 2, sorotan literatur. Dalam bab ini, kami akan membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesihatan gigi, khususnya dalam kalangan orang asli di Malaysia, tabiat, pengetahuan dan fasiliti yang berkaitan dengan penjagaan kebersihan gigi mereka. Kita terus kepada pendefinisian tajuk. Secara amnya, kesihatan gigi merujuk kepada kondisi kesihatan gigi disebabkan oleh penjagaan yang baik. Dalam era di mana pengetahuan kita yang meningkat mengenai kebersihan mulut, masih ramai lagi yang mengabaikannya. Dalam kajian pada tahun 2010 oleh Bahagian Kesihatan Pergigian Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mendapati bahawa 94% dari orang dewasa mengalami penyakit gusi, 88.9% pernah mengalami karies gigi dan secara purata 11.7 gigi setiap seorang mempunyai karies. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, peratusan masalah kesihatan gigi yang tinggi agak membimbangkan disebabkan oleh beberapa faktor seperti pengetahuan, tabiat penjagaan kebersihan gigi dan banyak lagi, lebih-lebih lagi dalam komuniti orang asli. Dalam kajian ini, orang asli pula merujuk kepada kumpulan etnik orang asli yang bertutur bahasa orang asli dan lazimnya mengikut cara hidup orang asli dan adat kepercayaan orang asli. Melihatkan kepada tahap kesihatan etnik ini, kajian tahap status nutrisi dan kesihatan reproduktif wanita orang asli di Pahang menunjukkan min, iaitu purata nutrisi yang diambil adalah tidak mencukupi dengan tahap yang diperlukan oleh seseorang wanita. Kajian daripada Lim dan Chi pada 1998. Pengambilan makanan yang tidak seimbang menyebabkan orang asli akan terdedah kepada penyakit kronik seperti diabetes dan obesiti yang akhirnya
memberi kesan kepada penjagaan kesihatan gigi mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesihatan gigi dalam komuniti orang asli. Aspek sosioekonomi. Di era globalisasi ini, sistem kesihatan semakin maju. Perhatian yang lebih besar pada masa kini diberikan kepada akses, penggunaan dan kualiti rawatan kesihatan dan pengaruhnya terhadap kesihatan penduduk. Begitu juga kajian dan kajian kes yang menekankan kepentingan kemiskinan, persekitaran fizikal dan tahap pendidikan mengenai kesihatan gigi memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penentu sosial dan struktur kesihatan yang kompleks. Laporan mercu tanda pada tahun 2008, World Health Organization (WHO) menetapkan sosial sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kesihatan gigi. Dan Marmot Report untuk UK pada tahun 2010 jelas menunjukkan bukti pengaruh aspek sosial dalam kesihatan gigi yang berkait rapat kepada faktor sosial dan ekonomi yang menentukan keadaan kehidupan seharian. Dalam hierarki sosial yang merangkumi individu dan kumpulan, selain persekitaran, kemudian menentukan pendedahan kepada keadaan yang meningkatkan kesihatan atau merosakkan kesihatan dalam kehidupan seharian, misalnya di mana orang dilahirkan, tumbuh, hidup, bekerja dan usia. Di Malaysia, kebanyakan kanak-kanak orang asli dibesarkan dalam komuniti yang miskin dengan kepercayaan, nilai dan tabiat kesihatan mulut yang pelbagai. Kajian yang dijalankan oleh Oberoi et al. Pada tahun 2016, tahap amalan penjagaan kesihatan gigi dalam golongan kaya dan sederhana kaya adalah di skala memuaskan. Namun begitu, bagi golongan miskin didapati berada di skala yang tidak memuaskan. Hal ini menunjukkan status sosioekonomi memberi kesan kepada amalan penjagaan kesihatan gigi dalam sesuatu komuniti, kerana faktor ini mempengaruhi tahap kemampuan penduduk untuk mengakses fasiliti kesihatan. Berdasarkan hasil kajian ini, mereka mencadangkan pembangunan dan pelaksanaan program pendidikan kesihatan pergigian secara berkala yang perlu dilakukan oleh pihak kerajaan untuk meningkatkan dan mengekalkan standard kesihatan gigi golongan status sosioekonomi yang lebih rendah. Maka dalam kajian ini, pengkaji ingin menilai sama ada aspek sosioekonomi masih menjadi kayu ukur tahap penjagaan gigi dalam kalangan orang asli pada masa ini. Aspek budaya. Budaya sesuatu komuniti dipercayai mempengaruhi pengetahuan, sikap dan amalan mereka. Elemen-elemen ini pula dititikberatkan untuk mencapai pendidikan atau cara penjagaan gigi yang betul. Berdasarkan kajian sosial dan budaya mempengaruhi kesihatan mulut di Morocco oleh Messefer 2004, satu survei dilakukan untuk memahami halangan untuk memperoleh tabiat kebersihan mulut yang baik. Mereka melakukan tinjauan kualitatif, pengetahuan sikap dan amalan berdasarkan wawancara separa arahan dengan kumpulan fokus iaitu kanak-kanak yang telah mengikuti program ini. Hasilnya menunjukkan bahawa budaya memainkan peranan penting dalam kekurangan kesan program ini dan bahawa teori tindakan Bourdieu harus ditetapkan untuk memahami proses di mana gaya hidup mempengaruhi praktik individu. Oleh itu, untuk menanamkan kebiasaan gaya hidup yang sihat, pendekatan ekologi yang mempertimbangkan lingkungan sosial, budaya dan ekonomi kemungkinan besar akan mendorong munculnya keadaan sosial yang baik. Menurut R.A. Kadir dalam jurnal Oral Health Belief, Practice and Attitudes Toward Dental Health Among the Aborigines, orang asli of Selangor, West Malaysia, tahap kesihatan gigi orang dewasa orang asli perlu ditingkatkan. Jelas bahawa praktik masa kini perlu ditambah baik dan diubah. Sistem rujukan yang lebih langsung mesti dikenakan. Integrasi budaya atau sosial dianggap mungkin menjadi penghalang dalam pemberian perkhidmatan yang efisien oleh klinik kerajaan. Halangan-halangan ini mungkin tidak lama kerana pemerintah kini melakukan usaha serius untuk mendidik dan mengembangkan integrasi budaya dan sosial
antara masyarakat umum dan orang asli. Pengkaji ingin mengkaji sama ada budaya orang asli masih menjadi penghalang bagi komuniti ini untuk mencapai tahap kesihatan oral yang baik. Seterusnya, saya Nur Azrin Hazrin binti Rafizal Hazri, dan ayo kita teruskan dengan bab 3 iaitu metodologi kajian. Menurut Kerlinger 1964, definisi penyelidikan adalah penyiasatan sistematik, terkawal, bercorak empirikal dan kritikal mengenai perhubungan di kalangan fenomena. Kaedah yang kami gunakan dalam kertas kajian kami adalah kaedah kuantitatif, iaitu dengan cara mengedarkan soal selidik kepada masyarakat orang asli. Kami menggunakan platform Google Form bagi memudahkan lagi proses menjawab soal selidik kepada mereka. Soal selidik tersebut ada 4 bahagian, iaitu bahagian latar belakang responden, cara penjagaan gigi responden, pendapat responden dalam kepentingan penjagaan gigi, dan yang terakhir sekali adalah mengenai pengetahuan responden tentang kesihatan gigi. Seramai 25 orang asli di Malaysia telah terlibat dengan kajian kami, iaitu 16 orang wanita orang asli dan 9 orang lelaki orang asli. Berdasarkan hasil kajian yang telah kami jalankan, dapat saya rumuskan bahawa majoriti responden kami telah mendapat pendedahan tentang cara-cara penjagaan kesihatan mulut dan gigi yang sebetulnya, serta mereka juga mengetahui apakah faktor-faktor yang boleh menyebabkan berlakunya kerosakan gigi dan mulut. Dengan ini, dapat kami simpulkan bahawa prestasi penjagaan gigi dalam kalangan warga orang asli telah meningkat. Walaupun orang asli ini dikatakan golongan asli ini dikatakan sebagai golongan etnik yang tinggal di kawasan yang terpencil daripada masyarakat dan mempunyai kepercayaan dan adat-adat mereka, namun pada masa kini telah banyak institusi yang telah memberikan pengiktirafan kepada warga-warga ini dengan mendedahkan mereka dengan pengetahuan dan ilmu tentang penjagaan gigi dan kepentingannya. Berdasarkan keputusan yang kami peroleh, didapati kebanyakan responden telah mengetahui cara-cara yang betul untuk menjaga gigi dengan menggosok gigi sebanyak 2 kali sehari dengan menggunakan ubat gigi. Hal ini berkemungkinan kerana Kementerian Kesihatan Malaysia telah bekerjasama dengan Jabatan Kemajuan Orang Asli untuk memberi kesedaran kepada orang asli tentang kesihatan gigi. Tindakan yang dilakukan oleh institusi ini adalah untuk memberi kesejahteraan kepada warga-warga orang asli tempatan kita. Oleh itu, kami menyarankan setiap individu supaya menitik beratkan penjagaan kesihatan gigi, kerana kesihatan gigi adalah sangat penting untuk menjamin kesihatan badan kita yang lain.